طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'd. Hari ini kita masuk Al-Qismul Awal. Al-Qismu bahagian yang pertama. Al-Qismul Awwalu. Fi berkenaan dengan filismi, berkenaan dengan isim. Sebelum ni dia dah janjikan kepada kita bahawa dia akan membahaskan Hidayatun Nahwu ni mengikut 3 bahagian yang besar, iaitu 3 kisim. Yang pertama yang akan menyentuh isim, kemudian akan menyentuh fi'il, kemudian nanti akhir sekali akan menyentuh harf. Waqad marra, telah berlalu. Qad marra ta'rifuhu, ta'rif tentang isim. Wahuwa, dan isim itu yang qasimu, inqasama yang qasimu, terbahagi. Ila, kepada, al-mu'rabi, terbahagi kepada mu'rab, wal mabniyi, dan mabni. Maka dia kata marilah kita menyebut fal nazkur. Ini amar ghaib, termasuk amar mutakallim tu. Kita guna fa, kita guna lam. Nazkuru, sebut kan. Kalau kita nak jadikan dia amar, masukkan lam. Sini akan jadi matilah. Linazkur. Kalau kita masukkan fa ataupun waw, lam ni akan mati. Fal, wal. Fal nazkur, wal nazkur. Let us. Sekian. So mari kita sebut tentang ahkamahu, hukum isim dalam 2 bab. Fi babaini, maknanya kisim awal ni akan dibahagikan kepada 2 bab. Bab sini, bab sini. Dan juga wa khatimatin. Khatimah. Dan 1 khatimah. 2 bab, 1 khatimah. Al-babul awal, bab yang pertama. Al-babu al-awalu fil ismi, berkenaan dengan isim mu'rabi. Isim mu'rab. Jadi isim dia kata terbagi kepada 2. 1 mu'rabun. Yang kedua mabniyun. Kalau kita pergi atas nanti, kalimah kan mula-mula gitu, terbagi kepada 3. Isim, fi'il, harf. 1, 2, 3. Sekarang ni kita bincangkan isim. So isim dalam nahwu ni terbahagi kepada 2. 1 mu'rabun, 1 lagi mabniyun. Nanti saya akan jelaskan apa benda mu'rab, apa benda mabni. Kemudian yang ni dia kata dia akan bincangkan dalam 2 bab kan. Isim ni dia akan bincangkan dalam 2 bab. Babani. Bab yang pertama membincangkan tentang isim mu'rab. Nanti kemudian akan menyentuh isim mabni. Bab pertama tentang isim mu'rab. Isim mu'rab ni perbincangan dia nanti wafihi, dalam bab yang pertama ni berkenaan dengan isim mu'rab ni, wafihi dalam dia ada 1 muqaddimatun ataupun muqaddamatun, boleh dua-dua baca. Wa salasatu, dan 3 maqasidah. Ada 3 aim, 3 matlamat, 3 tujuan. 1 muqaddimah, 3 sasaran. 3 aim, 3 sasaran.
3 matlamat dan 1 khatimah. Wa khatimatun. Okey, sini tadi mu'rab nanti perbincangan dia 1 muqaddimah dan yang kedua salah satu maqasid. Sajalah nama maqasid. 3 fasa pun boleh kita kata. 3 fasa, 3 nau', 3 jenis, 3 perkara. Kemudian satu lagi dia akan khatimah. Pengakhiran. Tambahanlah. Amma muqaddimah fafiha. Adapun muqaddimah. Fafiha maka dalam dia ada banyak fasal. Fusulun. Faslun jamak dia fusul. Ada 4 fasal. Muqaddimah ni ada 4 chapter lah. Ada 4 chapter lagi. Ada 4 fusul. Jadi sekarang ni nak bahaskan muqaddimah dulu. 4 perkara tu perlu dibincangkan. Baik. Nahwu ni ngaji tentang apa? Tentang kalam Arab. Kalam Arab. Kita nak bincangkan tentang ayat Arab. Kita bukan nak bincangkan morfologi. Kalau morfologi ni ilmu saraf. Maknanya binaan kalimah. Macam mana kalimah tu terbentuk. Yang ni kita tak nak bincang. Kita nak bincang sekarang ini ialah ayat bahasa Arab tu. Dan ayat bahasa Arab akan mengandungi isim, fi'il dan harf. Kadang tu isim-isim, kadang tu isim dengan fi'il, kadang tu isim, fi'il, harf dalam ayat tu kan. Kadang tu ayat terbina daripada isim dengan isim. Kadang tu ayat terbina isim, fi'il. Kadang tu ayat terbina isim, fi'il, harf, isim. Macam-macam bentuk lah kan. Tapi ada 3-3 ni. Oleh kerana kalam Arab ni ada 3 elemen dia, iaitu isim, fi'il dan harf. Kita tengok-tengok sidik-sidik kita dapati antara 3 ni yang paling banyaknya ialah isim. Isim paling banyak. Kalam Arab ni paling banyak sekali kalau kita buat ayat satu paragraf kan. Kita asingkan. Isim, fi'il, harf. Cuba asingkan. Nanti akan keluar isim paling banyak. Dan isim paling complicated. Paling banyak berlaku perubahan. Terutama sekali perubahan di belakang kalimah dia. Macam rajulun. Kadang-kadang bila masuk ayat dia jadi rajulan. Kadang-kadang dia jadi rajulin. Ar-rajulu kalau kita masukkan alif lam. Ar-rajulu kadang-kadang dalam ayat tu. Kadang-kadang ar-rajulu jadi ar-rajuli. Kadang-kadang jadi ar-rajula. Jadi ulama kita perhatikan, pakar-pakar bahasa ni perhatikan, kalau isim dia kata dia sentiasa berubah belakang ni. Dan perubahan dia amat ketara sekali. Dan perubahan tu berlaku disebabkan oleh faktor-faktor yang tertentu. Perubahan tu berlaku atas dasar faktor-faktor yang tertentu. Maka oleh kerana perubahan yang banyak berlaku di sini dan banyak faktor-faktor dia, maka pengajian ilmu nahwu sebenarnya adalah pengajian berkenaan dengan perubahan yang berlaku pada isim. Kemudian dia tengok satu lagi, isim ni banyaknya berubah. Berubah baris belakang ni. Yang paling banyak sekali berubah. Lang, long, ling, tan, ting, tong, dan, deng, dong, lu, lali, da, di, du. Belakang-belakang, huruf belakang tu kan. Kalimah belakang dia tu, dia berubah. Itu paling banyak sekali. Tapi ada sejenis lagi, isim yang tak berubah. Macam haza, macam allazi, macam ana, anta. Yang ni, ulama tengok, mana pun kita letak bacaan dia, letak di mana-mana posisi dalam ayat, tetap baca haza, tetap baca allazi, tetap baca ana, tetap baca anta. Jadi, mereka pun klasifikasikan yang ni sebagai isim yang tak berubah baris. Maksud baris tadi lawan kepada yang ni, berubah baris belakang dia. Yang ni kita tak ambil kira sangat ni sebab memang yang ni tak berubah. Yang berubahnya isim ni, dia paling banyak sekali. Jadi pengajian nahwu lebih concern, lebih utamakan kepada pengajian tentang isim.
Sebab isim ni berubah pun kerana fi'il. Isim ni berubah pun kerana harf. Jadi ini sebagai faktor perubah saja, faktor yang mengubah. Harf pun faktor yang mengubah. Jadi keutamaan kita dalam pengajian nahwu ialah pengajian tentang isim. Itulah yang hakikat dia. Sebab itulah awal-awal lagi pengenalan kita ialah isim dulu. Dan isim terbahagi kepada isim yang berubah. Okey, yang ni berubah kan? Berubah kan? Yang grup-grup berubah ni, yang ni yang paling banyak sekali, kita namakan dia sebagai mu'rabun. Berasal daripada perkataan a'raba yu'ribu. Makna dia menzahirkan. Masdar dia i'rabun. Penzahiran. Isim maf'ul dia mu'rabun. Yang dizahirkan. Apa maksud menzahirkan? Menzahirkan ni baris tu. Misalnya kita kata ja'a ar-rajul. Bagi mati. Ja'a ar-rajul. Ar-rajul. Lam tu kan kita matikan kan? Itu kita tak zahirkan. Sepatutnya kita kena zahirkan. Baris belakang tu. Sebab dia kata pengalaman orang Arab ni bila dia kumpul, bila dia bercakap, orang Arab dulu ni bukan orang Arab sekarang. Arab dulu bila dia orang bercakap, baris belakang tu dia berubah. Tung tang ting tung ting tung ting gitu. So macam sini kalau kita matikan dia tak nampak kan? Tak dengar ataupun tak nampak. Dia suruh nampak kan? So nampak kan dia kata macam mana nak nampak? Kita ada 3 baris ni. Baris hadapan, baris atas, baris bawah. Yang mana satu kita nak bubuh? Tanya orang Arab. Dia kata kami kan. Kalau ayat macam ni kami baca ar-rajulu. Kemudian pakar-pakar ni dia fikir kenapa dia orang ni kalau setiap kali pelaku perbuatan, so mereka menzahirkan harakat ni. Harakat dhammah ataupun rafa'. Jadi isim ni bila masuk ayat dia kena dii'rabkan. Artinya perlu dizahirkan dia punya harakat tu. So harakat itu akan menunjukkan makna dia apa. Dia pelaku perbuatan ke ataupun yang kena laku. Contohnya kita buat daraba Zaidan Amrun. Daraba Zaidan Amrun. Siapa yang memukul, siapa yang kena pukul. Mana kita tahu yang tu pemukul, yang tu kena pukul. Melalui baris lah. Tengok, baris hadapan ni kan. Orang Arab kata kalau orang tu melakukan perbuatan, dia baris hadapan. Dia akan zahirkan harakat tu dengan baris hadapan. Jadi, yang memukul di sini ialah Amar, walaupun duduk jauh. Jadi terjemahan nanti, Amar memukul Zaid, walaupun Zaid duduk depan. Jadi, makna ayat itu bergantung kepada baris yang dizahirkan. Ini penzahiran kan? So, kita telah melakukan penzahiran kan? Menzahirkan siapa yang melakukan perbuatan, siapa yang kena laku. Yang ni kita zahirkan dengan baris atas. Artinya, dia kena laku. Orang Arab biasanya dia kata kalau sesuatu yang kena tu, kita baris atas kan. So, yang ni kenalah. Jadi, terjemahan dia, Amar telah memukul Zaid. Bukannya, Zaid telah memukul Amar. Walaupun Zaid duduk depan. Jadi, penzahiran itu dinamakan i'rab. Maknanya perbuatan kita menzahirkan harakat-harakat hujung-hujung tu. Kemudian, oleh kerana kalimah ni telah dizahirkan kan? Telah dizahirkan baris dia kan? Asalnya tadi baris mati kan? Amr. Dia tak masuk ayat lagi ni. Bila tak masuk ayat, kita baca Amr. Zaid ni kalau tak masuk ayat, kita baca Zaid. Bagi mati. Zaid. Amr. Bagi mati. Kemudian kita pun masuk ayat. So, bila masuk ayat, dia akan tengok apa status dia dalam ayat. Kalau dia kena dilakukan perbuatan, maka dia kena bubuh baris atas. Kalau dia yang melakukan perbuatan, maka dia akan di baris hadapankan. Jadi, oleh kerana dia telah dizahirkan, maka sesuailah nama dia itu sebagai mu'rabun, yang dizahirkan harakatnya. Yang dizahirkan harakatnya. Jadi, semua isim-isim ni, kalau dia ada baris ni kan, kalau dia ada baris ni, sini kita panggil dia mu'rab dah. Ada baris.
Baris dia bertukar-tukar tu kan. Satu kalimah yang layak bertukar baris. Dinamakan sebagai mu'rab. Baris yang kita maksudkan, baris di belakang tu. Yang ni akan tetap dah. Ra, jim, ra, ju. Yang ni tetap seumur hidup akan baca ra, ju. Yang ni aja yang akan berubah. Lun, lan, lin. Kalau masuk alif lam, ar-rajul. Ra ni tetap, jim pun tetap bagi dia, lam tu tak tetap. So lam akan jadi tanpa tanwin, ar-rajulu, ar-rajula, ar-rajuli. Oleh kerana dia ada 3 baris, mana dia boleh berubah dalam ayat tu dengan 3 baris, maka dia masuk dalam grup yang dinamakan sebagai mu'rab. Artinya yang dizahirkan harakat belakang dia tu. Baik, satu lagi ialah grup ni. Grup ni. Grup ni terlalu banyak, tak boleh nak kira. Sebanyak yang ada dalam dictionary tu, itulah grup ni, grup mu'rab. Dia paling banyak. Sebab itulah nama Nahu ni di perubahan baris tu ambil sempena nama dia. So nama dia nama i'rab ataupun mu'rab. Orang katakan, oh i'rab payah. Artinya payah nak teka ni. Macam mana ni baris hadapan, baris bawah, baris hadapan, baris atas ni. Ini ni, yang ni. Yang ni sikit aja. Yang ni sikit aja. Ada 10-11 jenis aja. Tak banyak. Antaranya haza. Grup-grup haza lah. Maknanya grup-grup ganti nama penunjuk. Isyarah. Contohnya kita buat. Ja'a haza. Telah datang yang ini. Ra'aitu haza. Marartu bihaza. Telah datang yang ini. Aku telah melihat ini. Aku melalui yang ini. Kan haza macam mana pun haza kan. Yang ni dia datang. So dia yang melakukan perbuatan. Sepatutnya kena bagi hadapan lah kan. Macam ni. Tak. Dia tak berubah. Jenis tak berubah. Lahir macam tu. Dan bila masuk mana-mana ayat pun dia duduk gitulah selama-lamanya. Yang ni ra'aitu. Haza ni kena lihat. Sepatutnya kena bagi atas lah kan. Tapi dia kekal begitu. Oleh kerana dia kekal-kekal begitu, maka kita masuk dalam grup ni kan. So grup tu kita bubuh nama lah. Nama yang jenis tak berubah ni, ahli nahwu kata nama dia mabni. Kita bubuh nama dia mabni. Mabniyun. Nama dia mabniyun. Daripada bana. Bana yabni. Membina. Bana ini membina. Jadi dia orang fikir nak bagi istilah ni, yang mana yang sesuai, kita guna bina lah senang. Sebab kita tengok orang Arab ni, dulu saya dah ceritakan orang Arab, dia ada rumah dia kemah. Lepas tu, dia ada rumah yang bukan kemah. Ini rumah batu. Rumah bata lah. Ada bata. Okay, rumah kemah ni, yang boleh dialih-alih. Yang boleh dialih-alih. Kemudian yang ni, yang bata ni, ni tak boleh alih. Mana bila dah ada bata, so bata tu disusun. Susung rapat. Susung. Jadilah ini satu binaan. Bina. So binaan, bila binaan dia kukuh. Dia tak berganjak. Mari angin ke, mari ribut ke, berbanding dengan kemah dia tu. Mari angin tercabut habis. Tapi kalau rumah dia ni, kekal. So macamlah kalimah kita ni. Duduk dalam ayat ni, walaupun masuk amir yang macam-macam ni, ja'a ni amir lah. Maknanya angin. So angin ni meniup, slow, tak berubah juga. Yang ini angin ni kuat, tak berubah juga. Yang angin ni taufan mari ni, tak berubah juga. So kita bubuh nama gitulah. Kita bubuh nama dia bina. Lawan kepada i'rab tadi, yang menzahirkan kan. Menzahirkan harakat. Menzahir itu artinya dia berubah lah. So bila dia berubah, kita kena zahirkan. So yang ni tak berubah. Tak berubah nama dia bina. Jadi isim ni tadi, bila dia tak berubah, dia duduk dalam ayat, kita nak buat nama apa dia? Nama dia mabniyun. Yang dibina. Asalnya yang dibina. Maksudnya dibina daripada bata. Dia macam rumah yang dibina daripada bata yang tak berubah. Yang tak diusik oleh angin. So, angin itu amir dia lah. Ni amir. Ni amir. Amin. Jadi lekatlah nama yang tak berubah tu dengan nama mabniyun. Kalimah yang tak berubah belakang huruf dia tu. Kalau belakang huruf dia ni kan, yang alif kita tak kira kan. Alif ni kira baris mati kan. So maknanya
Maknanya harakat dia ni tetap sukun ni. Ini pun sukun. Yang ni anta kan. So anta harakat dia sini fathah kan. So dia kekal fathah, kekal dengan fathah. Yang ni kekal dengan sukun. Yang ni pun kekal dengan sukun. Jadi kalau orang tanya, sekarang ni i'rab, mu'rab dengan mabni apa beza? Yang ni berubah baris dia belakang. Mu'rab tu artinya menzahirkan harakat dia apabila dia masuk ayat. Yang ni mabniyun artinya dibina. Dibina artinya kukuh. Kukuh tak berganjak, kekal harakat belakang dia. Walaupun dia berada dalam ayat, diusik oleh apa-apa amil pun. Apa-apa pengusik. Apa-apa amil pun dia tidak berganjak. Jadi, yang ni dimaksudkan tadi, isim dibahagikan kepada mu'rab dan mabni. Yang ni mu'rab i'rabun. Mabni bina'un. Maknanya tajuk mu'rab ni akan berada dalam tajuk i'rab. Mabni akan duduk dalam tajuk bina. Kalau kita nak buat tajuk asing lah. Perbincangan tentang i'rab. Perbincangan tentang bina. Dalam bina tu adalah mabni. Dalam i'rab tu adalah isim mu'rab. Dalam bina tu adalah isim mabni. Okey. Seterusnya. Faslun. Ini satu fasal. Hadha faslun. Boleh baca gitu? Hadha faslun. Ataupun kita macam saya kata tadi, kita matikan. Fasl. Dia mati. Fasl. Maknanya ini satu siri ni. Dia tak masuk dalam ayat. Ini fasa, ini fasa, ini fasa, ini fasa, ini fasa. Kan fasa 1, 2, 3. Siri kan? Siri. Kita tak masukkan ayat. Tapi kalau kita masukkan ayat, so kita kena takdirkan. Hadha faslun. Sebab berbunyi huruf belakang tu kena masuk dalam ayat. Kalau tak masuk dalam ayat, dia tak jadi bunyi. Belakang tu. Yang kita wakaf tu lain. Itu kita wakaf tu kerana kita penat nafah ke apa ke. So kita wakaf lah. Tapi yang hakikatnya ialah dia akan berbaris. Kalau dia duduk seorang-seorang gini, tapi hakikatnya dia ayat. Cuma elemen ayat dia tu dihazafkan. Macam sini, elemen dia haza tu. Haza dihazafkan. Haza faslun. Biasanya kalau tajuk-tajuk ni orang Arab ni, dia nak cepat-cepat. Dia tak nak panjang-panjang kan. So dia buanglah ini adalah tu. Dia terus tulis faslun saja. Sepatutnya hadza faslun, ini adalah satu fasal yang menyentuh tentang ta'rif isim mu'rab. Faham tak? Sebab itulah kalau kita baca Bukhari kan, babun babun babun. Bukhari kan setiap bab dia tulis babun babun kan. So babun. Ada yang idhafah kan. So babu dengan tajuk dia tu. Ada yang baca mati bab saja. Kalau yang baca mati bab ni artinya dia nak sirikan. Dia bukan nak masukkan dalam ayat, bukan. Dia nak sirikan. Ini bab, ini pun bab, ini pun bab, ini bab. Ini chapter. Kemudian aku nak pergi chapter lain pula. Ini pun satu chapter, ini pun satu chapter, ini satu chapter. Tapi kalau kita bunyikan, maksud dia haza babu sekian lah. Ataupun haza babun. Ini adalah satu bab tentang sekian. Dalam kamus kita tu sepatutnya tak ada baris semua tu. Sebab dia tak duduk dalam ayat. Tapi nama lagi kamus kan. Dia nak perkenalkan kepada kita, nak suruh kita tu tahu. Kalimah ni akan masuk dalam ayat. At least mana guna yang dhammah tu dulu. Yang dhammah tu dulu, yang rafa' tu dulu. Supaya nampak baris lah. Kemudian nanti bila masuk ayat, kamu pakai sendirilah. Nak ubah dia tu. Kalau kita tak buat baris pula, jadi kita tak tahu mana yang bertanwin, mana yang tak bertanwin pula. So orang jahil-jahil semua ni, semua dia masukkan baris. Kalau dictionary dulu mana nak masuk? Tak ada baris pun semua. Semua tak ada baris. Okey. Faslun hadha faslun. Ini adalah satu fasal tentang ta'rifil, ini baris mati semua kan? So kita hidupkan lam tu. Fi ta'rifil ismi, ta'rif isim mu'rab, mu'rabi. Apa ta'rif isim mu'rab? Ni isim kita ni yang boleh berubah ni kan. Mu'rab ni kan. Saya bagi contoh rojul je kan. Yang ni yang akhir nanti. Mabni ni. Ini mabni ni kan. Ni akhir nanti. Yang ni mu'rab. Yang ni yang nak dibincangkan dahulu. Ta'rif isim mu'rab. Wahuwa. Isim mu'rab ialah. Wahuwa kullu. Every. Setiap isim. Kullu ismin. Rukiba. Disusun. Ma'a
ghairihi. Disusun dengan kalimah lain. Satu isim, dia disusun bersama dengan kalimah lain. Wala yushbihu, dan dia tidak menyerupai mabniya al-asli. Mabni yang asal. Okay, sekarang ni kita ada isim. Isim terbagi pada dua kan? Satu mu'rab. Satu mabni. Yang ni boleh berubah, yang ni tak boleh berubah. Mabni ni terbagi kepada dua. Satu mabni original mabni. Mabniyul asl. Mabni yang asal. Original mabni. Berapa ada original mabni? Satu harfun. Harf original. Dua fi'il amar. Amar hadir. Harf macam bi lah. Bi, fi, ala. Harf. Fi'il amar hadir. Seperti izhab, pergilah kamu. Ni baris mati ni kan? Tetap. Ni baris bi ni kan? Tetap. Fi ni kan? Sukun belakang tu, ya tak ada baris kan? Sukun. Tetap. Ala. Ala tu ada alif kan? Alif maksurah kan? Alif tu tak ada baris kan? Sukun. Ala ni gitu kan sepatutnya kan? Ala. Atas alif tu tak ada baris kan? Sukun. Yang ni mabni, baris dia belakang dia ni kekal dengan baris kasrah. Yang ni kekal dengan baris sukun. Yang ni kekal dengan baris sukun juga. Yang ni original. Yang ketiga, fi'il madi. Contohnya zahaba. Belakang dia tu kan? Ba tu, bagian atas tu kan? Yang ni kekal dengan fathah. Original. Tiga ni original. Mabni dia original. Lahir-lahir itu original. Yang keempat, yang ni setengah-setengah ulama kata jumlah. Ayat. Ayat komplit lah. Misalnya, zahaba, Zaidun. Zaid telah pergi. Ni komplit ayat ni kan? Ayat ni mabni. Dihukumkan sebagai mabni. Mabni asal. Yang ni bukan satu-satu ni tau. Bukan satu-satu. Yang ni memang mabni dah. Yang ni mu'rab ni. The whole sentence. Semua ayat tu dikira sebagai mabni. Satu lagi, jenis mabni ialah syabahu ataupun shibhu. Shibhu ataupun syabahu mabni al-asli. Syabah ataupun syibih menyerupai mabni asal. Dia menyerupai ini, dia menyerupai mabni asal. Dia menyerupai harf. Grup-grup yang kita sebut tadi kan? Yang ni. Haza, alladhi, ana, anta ni. Kalau kita masukkan di sini, ana kan? Ana, lagi hazihi, lagi allazi. Contoh lagi, mata, bila. Contoh lagi, huna. Kalau kita belajar dalam kitab i'rab, dia kata ana ni mabni. Tapi mabni dia bukan dalam grup ni. Dia grup ni. Bukan grup ni. Grup ni sikit aja 3 ni. Biasanya orang sebut 3 lah. Yang ni setengah-setengah ulama memasukkan. Yang ni banyak. 10, 11 jenis dia. Jenis dhamir, jenis isim isyarah, jenis isim mausul, jenis zaraf. Banyak lagi kategori dia. Yang ni semua isim. Semua isim. Dan dia dikatakan menyerupai mana-mana huruf. So menyerupai ni syabah ataupun syibhun dari segi apa? Dari segi wada'. Body serupa. Dari segi makna. Makna serupa. Contohnya, jita. Kamu telah datang. Kamu ni mana kamu? Sini. Ini dhamir. Ini huruf ke isim? Kita belajar kan? Musnad, musnad ilaih. Pelaku perbuatan, musnad ilaih kan? Ini musnad. Ilaihi. Musnad ilaihi tanda bagi isim. So, ta ni adalah isim. Tapi isim tu isim mu'rab ke isim mabni? Ta ni kekal kan? Untuk kamu,
sentiasa ta kan untuk kamu sebagai pelaku perbuatan. Untuk kamulah. Untuk aku ni tu gitu kan. Tu ta tu sendiri tak berubah. So dia bila dia tak berubah, dia mabni. Tapi mabni dia tu adakah mabni asal ke ataupun serupa dengan mabni? Serupa dengan mabni asal. Tadi kita kata dia isim, sedangkan mabni asal hanyalah harf. Adalah harf. Fi'il amar, fi'il madhi, jumlah. Satu pun tidak. Kalau sekiranya satu kalimah tu, dia ada menyerupai mana-mana aspek bagi harf, maka dia dikatakan mabni. Sesuatu yang serupa, kita anggap dia macam masuk dalam grup tu lah. Jadi, kalau ta ni, tengok, ta ni dia serupa dari segi mana? Body ke makna? Dari segi body lah. Sebab asal bagi harf, dia punya body satu huruf ataupun dua huruf. Kalau isim, dia punya asal body 3 ke atas. Huruf yang membina dia tu 3 ke atas. Zaidun kan? 3. Rajulun 3. 3 ke atas. Muallimun lebih daripada 3. Isim. Dari segi body tengok sini, satu kan? Ta ni satu je kan? Body dia serupa. So, oleh kerana body dia tu serupa dengan mabni asal, maka dia masuk dalam grup mabni juga, tapi grup mabni yang menyerupai mabni yang asal. Dalam konteks kita sekarang ni, mabni yang serupa dengan harf dari segi wada', dari segi asal body dia. Ada yang dia serupa tu dari segi makna. Contohnya allazi. Allazi ni dia punya perangai dia tak boleh berdiri diri dia sendiri. Dia nak kena ada penerang. Yang tu mesti ada keterangan. Yang makan, yang minum, yang pergi, yang tidur, yang telah fail dalam peperiksaan. Artinya, allazi ni untuk dia sempurna makna dia perlukan kepada kalimah yang lain. Jadi ini menyerupai harf dari segi makna. Kerana kita belajar sebelum ni, harf kan tak boleh berdiri sendiri kan. Dia perlukan kepada kalimah lain kan. Kalau min, nak kena ada basrah. Min, nak kena ada mari daripada mana? Minal masjid. Barulah ada makna dia ibtidak. Maknanya perlu kepada. Makna harf ni ialah perlu kepada kalimah yang lain. Jadi allazi pun dia perlu kepada kalimah yang lain, seolah-olah dia ni serupa dengan perangai harf. Oleh kerana dia serupa dengan perangai harf, maka dia dimasukkan dalam grup mabni. Tapi tak bolehlah masuk dalam grup mabni ni sebab dia bukan original. Kita letak sebelah ni. Syibhul mabni asal. Menyerupai mabni asal. Jadi kalau kita ada isim mu'rab tadi, isim mu'rab. So isim mu'rab, tadi dia kata isim mu'rab ialah isim yang berubah baris tu bila dia dimasukkan dalam ayat. Rukiba tu artinya ditarkibkan, artinya disusun dalam ayat, dimasukkan dalam ayat. So kalau kita ada tadi ar-rajulu, ar-rajul baris mati. Rajul baris mati. Kemudian dia kata tadi dia isim mu'rab ni bila dia dimasukkan dalam ayat artinya dia disusun. Ja'a ar-rajulu. Kalau kita maksud lelaki itu yang datang, so kita pun bagi hadapankan dia. So ini kita namakan isim mu'rab. Kerana sekarang ni dia dah masuk dalam ayat. Dia dah disusun. Dan dia ni bukan jenis syibih mabni asal. Bukan. Bukan dalam grup ni. Grup ni dia ada 10-11 aja. Kalau kita ingat yang ni, so yang lain tu bukan mabni. Semua mu'rab. So tengok takrif dia. Mabni ialah setiap isim yang dimasukkan dalam ayat, artinya rukibah, yang dimasukkan dalam ayat, yang disusun dengan yang lain. Susun dengan yang lain membentuk satu isnad. Membentuk satu isnad. Ini kan. Ja'ar rajul, terikat sini kan. Jadilah isnad. Isnadi. Baik, dia kata kullu ismin rukiba ma'a ghairihi. Isim mu'rab ni ialah isim yang disusun dengan kalimah yang lain. Kalimah yang dimaksudkan di sini ialah amil dia. Maknanya ejen yang menjadikan dia bertukar baris.
Jadi maksudnya kalimah tu, isim tu kalau dia masuk dalam ayat, jadi mestilah ada amil kan. Samalah juga kalau dia tak masuk dalam ayat. Misalnya dia diidhafahkan. Waladu ar-rajuli. Anak lelaki itu. Sekarang ini ar-rajul telah ditarkibkan. Maknanya disusun dengan kalimah yang lain. Di mana walad ini ialah amil dia. Walad inilah yang menjarkan dia. Yang mengkasrahkan dia. Jadi walaupun hubungan tarkib ni, susunan ni tidak sempurna, tidak lengkap, tapi yang dimaksudkan dia susun di sini, susun dengan amil dia. Tak kiralah secara berayat ke ataupun tidak berayat. Satu lagi, dia hendaklah disusun, dimasukkan, digabungkan dengan kalimah lain, yakni amilnya. Jadi kalimah-kalimah yang tak disusun seperti Zaid, semata-mata Zaid, suara kita, mengeluh kan, tak disusun dengan kalimah lain, maka ini bukan isim mu'rab lah, ini mabni, ini pun mabni. Wala yushbihu, dan dia tidak menyerupai mabniya al-asli, mabni yang asal. So dia tidak menyerupai mabni asal, maksudnya dia tak masuk grup ni. Dia tak menyerupai mabni asal, artinya dia tak masuk grup ni. Grup ni. Yang ni bukan isim, harf, amar, hadir, madi. Satu lagi ada jenis yang tak berapa jelas ni. Ni yang menyerupai mabni asal. So dia ni, kalau kita kata Ja'a alladhi indaka. Telah datang orang yang ada di sisi kamu, yang bersama dengan kamu. Ja'a alladhi indaka. Okey, ini kita kata ni fa'il. Sebab dia yang datang, fa'il. Sepatutnya dia berubah. Ja'a alladhiyu. Sepatutnya gitu. Tapi dia bukan isim mu'rab. Sebab dia masuk grup ni. Kerana perangai dia seperti perangai mabni asal, iaitu seperti perangai harf. Wala yushbihu, dan dia tidak menyerupai mabniya al-asli, mabni yang asal. Mabni asli, okey, mabni asli apa benda? Ni mabni asli kan? Mabni asli. Yang kita kata ada 3 kan? Ni aku maksudkan, mabni asli yang aku maksudkan itu ialah al-harfa, harfun, wal amra, fi'il amar yang hadir, hadira, harfun seperti bi, fi'il amar hadir seperti izhab, wal madiyah, dan fi'il madi seperti zahaba. Ini original mabni. Ditambah satu lagi, jumlah. Contoh, isim mu'rab, Zaidun. Kalau Zaidun saja, kalau tak duduk dalam ayat, tak dinamakan isim mu'rab. Masuk ayat, sebab tu dia kata Zaid yang berada dalam ayat. Qama Zaidun. Dia bukan isim mabni, dia bukan mabni asal, dan tidak juga menyerupai mabni asal. Dia mu'rab. Oleh itu dia mu'rab lah. So, la Zaidun wahdahu. Bukannya Zaid sendiri. Alone. Bersendirian. So, Zaid kalau tak masuk dalam ayat, Zaid saja. Li'adami, kalau Zaid bersendirian, bukan isim mu'rab, li kerana adami, tiadanya tarkib, penyusunan dengan amil. Sama ada membentuk ayat ataupun membentuk idhafah. Wala, tidak juga, ni Zaid ni tak termasuk kan? Kalau dia duduk seorang-seorang kan? Tidak juga haula'i. Tidak juga perkataan haula. Perkataan haula'i ni ada baris. Tapi dia masuk dalam grup mana? Grup yang ni. So, isim mu'rab tidak menyerupai yang ini. Haula dalam ayat. Tadi kita kata kalau tak ada dalam ayat, okey, yang ni Zaid tak ada dalam ayat, dia bukan mu'rab lah. Ni mabni lah. So, kalau yang ni haula'i ni, ada baris ni. Kalau kita masukkan dalam ayat, dalam qama haula'i, sepatutnya ini mu'rab kan? Sebab dia fa'il. Tidak juga. Li wujudi, kerana terdapatnya
asyabahi ataupun syibhi, kerana wujudnya keserupaan dengan mabni asal. Sebab haula ni dia macam hazihi, haza, isim isyarat. So isim isyarat ni dia tak boleh berdiri diri sendiri kan. Dia nak kena tunjuk kepada sesuatu kan. Dia muhtaj, perlukan kepada isim yang lain untuk tunjuk. Samalah dengan harf. Makna dia menyerupai harf yang perlukan kepada majrur. Serupa tu dari segi iftiqar lah. Iftiqar. Berkehendak kepada sesuatu yang lain. Makna kita tak consider. Kita consider makna yang umum dia. Makna umum dia, dia perlukan kepada sesuatu. Kita panggil iftiqar. Maknanya harf pun jenis iftiqar, perlukan kepada kalimah lain. Haza, hazihi, haula pun perlu kepada kalimah yang lain. Maknanya kalau tunjuk tu mesti tunjuk kepada sesuatu yang lain kan. Liwujudi syabahi dan wa yusamma, dinamakan isim mu'rab. Wa yusamma, dinamakan isim mu'rab. Maknanya isim mu'rab ni ada istilah lain. Istilah lain dia ialah mutamakkinan. Mutamakkinan, isim mutamakkin. Jadi mutamakkinun. Jadi isim mu'rab juga dinamakan isim mutamakkinun. Mu'rabun mutamakkinun. Yang ni nama dia kita pilih kerana kita consider, kita pertimbangkan masalah penzahiran tadi. Penzahiran harakat. Yang ni kita consider kepada kemahnya dia. Kemah dia. Kemah dia tu nak jadi isim. Kerana asal isim ni ialah dia mu'rab. Asal isim ni mu'rab. Dia berubah. Baris belakang dia. So dia jagalah tu. Dia kekal dengan sifat dia. Mutamakkin artinya tamakkun. Dia kemah artinya. Mutamakkin artinya kemah. Kemah dia jaga sifat dia yang berubah ketika berada dalam ayat. Jadi kalau satu isim tu dalam ayat dia berubah, orang tak perlu tanya kenapa dia berubah. Sebab asalnya dia memang berubah. Tapi kalau isim tu tak berubah, yang tu orang tanya, kenapa tak berubah? Mabni kan? Mabni ni furu' aja, bukan asal. Jadi, isim mu'rab ialah isim mutamakkin. Kalau kita consider kepada masalah penzahiran, harakat, nama dia mu'rab. Kalau kita consider kepada dia begitu rasih, begitu kemas menjaga identiti dia untuk berubah pada bahagian akhir kalimah dia, maka ia dinamakan mutamakkin. Jadi isim mu'rab ataupun mutamakkin juga dibahagikan kepada dua. Satu, munsarifun, bertanwin, penuh. Tanwin dia penuh. Maknanya tantentun dah. Penuh. Yang ni ghair munsarifin. Munsarifun tanwin kan? Ghair mah tidak. Tidak bertanwin. Tidak bertanwin contohnya Ahmad. Ahmadu. Yang ni bertanwin penuh. Contohnya rajulun. Rajulan. Rajulin. Ahmadu, Ahmada je ada. Dua baris. So penuh artinya 3 harakat ada. Yang ni 2 harakat. Satu lagi dia bertanwin. Bertanwin penuh artinya 3 harakat ada. Baris hadapan, baris atas, baris bawah. Yang ni hanya ada 2 je harakat. Baris hadapan, baris atas. Baris bawah tak ada. Ahmadi tak ada. Jadi ini dinamakan ghair munsarif. Dan mu'rab kerana boleh berubah baris. Okay. Isim mu'rab ataupun isim mutamakkin yang jaga keisiman dia tadi. Yang ni boleh berubah baris. Ada 2 jenis. Satu yang bertanwin dan harakat dia penuh. 3 harakat. Satu lagi ghair munsarif yang tidak bertanwin. So, tidak tanwin. Dan harakat dia hanya ada 2 saja, tak penuh. 2 harakat. Oleh kerana ni pun mutamakkin, ini pun mutamakkin kan. So yang ni penuh kan. So setengah-setengah guna istilah mutamakkin amkanu. Dia mutamakkin dah.
Mana dia memang kemah dah. Dan lebih kemah lagi. Kemah dia jaga keisiman dia tu. Kemah dah. Kemudian lebih kemah lagi. Berbanding dengan yang ni. Yang ni ciri-ciri isim tu ada. Kan? Tapi tak berapa kemah. Sebab tanwin tak ada. Sebab harakat kurang. Jadi isim mu'rab juga dinamakan mutamakkinun. Terbahagi kepada munsharif. Juga dinamakan mutamakkinun amkanu. Dan dinamakan ghair munsharif. Munsharif artinya bertanwin. Ghair munsharif tidak bertanwin. Jadi, so dia sebut satu aja kan? Wa yusamma mutamakkinan. So nanti pelajaran seterusnya hukumlah. Dah bila kita kata yang jenis mu'rab ni boleh berubah, so kita nak tengoklah dia berubah macam mana, berapa jenis bentuk isim mu'rab ni yang berubah baris belakang tu. Dengan kita mengetahui itulah barulah kita boleh baca dalam teks. Kalau diberikan teks tu kita oh ni kita dah cam dah. Ni yang ni tu, yang ni masuk grup ni baca macam ni. Grup ni baca macam ni. Wallahu a'lam bissawab.